Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam PDPR kita pada hari ini. Kita teruskan dengan pelajaran kita, topik wang lagi. Yang ini bijak urus wang. So objektif kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran murid akan dapat mengurus kewangan dengan betul dan belajar bertanggungjawab ke atas pengurusan wang sendiri. Baiklah, kita pergi kepada gambar yang pertama. Ini ada cerita dia. Seorang murid lelaki nak membeli set catur. Cantiknya set catur ini. Suatu hari nanti saya ingin membelinya. Harga set catur tu mahal, RM135. Zali, kamu perlu berjimat, simpan lebih, kurangkan berbelanja. Okey. So, mulai hari itu, Zali telah membuat jadual. So, apa yang dipamerkan pada awal, apa yang kita lihat sini adalah jadual yang dibina oleh Zali. Okey, ada hari, dapat wang, simpan dan belanja. So, ada hari Senin tu, dia dapat wang berapa ringgit. Okey, dia dapat wang berapa, dia simpan berapa ringgit dan dia belanja berapa ringgit. Tu wang saku. Maksud wang saku adalah wang yang diberi untuk belanja di sekolah lah. Okey, hari Selasa pun sama, wang saku diberi RM4. So dia simpan berapa ringgit dan dia beli berapa ringgit. Okey. Hari Rabu pun sama, wang saku juga. Hari Khamis wang saku. Hari Khamis ada abang dia beri beri RM4 dia belanja. Okey. So dia kumpulkan untuk minggu pertama. Ini dia buat bulan Julai. Tajuk jadual dia adalah bajet harian Julai minggu 1. Okey. Jadi bajet Julai, lepas dia buat bajet mingguan, dia buat bajet lepas dia buat bajet harian, dia buat pula bajet mingguan. Bajet mingguan bulan Julai tadi, minggu pertama dia kumpul berapa ringgit dia dapat. Okey. Contoh, dia dapat berapa ringgit, dia simpan berapa ringgit dan dia belanja berapa ringgit. Tu tadi dia catat tadi dekat sini Dekat yang pertama tadi dia kata jumlah yang dia dapat RM26, simpan RM14.10, berbelanja RM11.90. Jadi minggu pertama dia dapat RM26, dia simpan RM14 seperti yang dinyatakan dan belanja RM11. Jadi minggu 2, minggu ketiga dan keempat ada seterusnya. Dia catat berapa wang dia dapat, berapa wang dia simpan dan berapa wang yang dia belanja. So bila cukup 4 minggu, cukup 1 bulan, dia jumlahkan semua. Jumlah dapat wang berapa ringgit? RM93. Dia simpan RM50.60 dan dia berbelanja RM42.40. Okey. Jadi di akhirnya bulan Julai dia dapat RM50, bulan Ogos dia dapat RM40, bulan September dia dapat RM41, bulan Oktober dia dapat RM47 dan jumlah yang dia dapat adalah RM179.95. Jadi dapat tak ada beli set catur tu? So dapat set catur tadi berharga RM135. Ya, tengok cikgu paparkan RM135. Apa yang dia buat? Dia kena kumpul duit. Yang pertama dia buat catatan harian. Berapa yang dia belanja, berapa yang dia simpan. Yang kedua, dia buat catatan mingguan. Lepas berapa hari dia berbelanja tu, dia ada duit dan terima duit. Dia buat 1 minggu tu dia dapat berapa ringgit. Okey. Lepas itu, dia buat bajet simpanan bulanan. So, lepas 4 bulan, Alhamdulillah, Zali dapat memperolehi set catur yang hendak dibelinya. Okey. Tu dia. Okey. Macam mana kita nak mulakan menyimpan duit? Macam mana kita nak mulakan simpanan wang kita? Bagaimana hendak mula menyimpan? Yang pertama, tetapkan dulu matlamat simpanan anda. Apa contoh? Anda hendak beli apa? Ataupun berapa banyak anda nak simpan? Anda nak sekurang-kurangnya dalam
simpanan anda ada 1000 atau 500 atau 200, paling sikit contohlah, baru mula awak nak ada RM50 dalam akaun, dalam simpanan anda. So kita tetapkan matlamat kita. Ataupun kita nak beli kasut, nak beli beg baru ke, nak beli baju baru ke, okey, so kita kena ada matlamat. Tu kita punya matlamat. Yang kedua, mulalah mencatat pembelanjaan anda. Buat catatan seperti yang Zali tunjuk tadi. Okey, nanti lepas ni kita belajar cara nak bina jadual mudah untuk mencatat kewangan. Okey. Bina jadual bagi memudahkan kita catat. Tujuannya dibina bagi mudah kita catat duit kita terima dan kita beli apa dan kita simpan. Dan 3 perkara tu penting. Terima duit, simpan, beli apa. Tu. Untuk mengetahui duit kita tu ke mana. Okey. Dan ketiga, teliti pembelanjaan. Maksud dia ialah jika tidak cukup wang, lihat apa yang kekurangannya awak ni, apa yang terlebihnya. Contoh, awak ada terima duit, tetapi awak beli duit tu dekat makanan yang bukan-bukan, makanan yang tidak berkhasiat, mainan yang tak penting. So jadi duit tu dah tak ada untuk awak. Okay, simpanan tu dah tiada. Jadi penting awak tengok balik macam mana nak kontrol, kawal kita punya simpanan tu. So ingat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, itu perpatah orang lama. Jadi maksud dia kat sini, kita simpan sedikit demi sedikit. Tak kira lah awak berbelanja. Contoh awak dapat RM2, awak simpan 10 sen je. Itu je yang awak boleh simpan. Tak apa, simpanlah bermula sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. So simpan sikit-sikit, kita menyimpan, banyaklah nanti simpanan kita. Suka tak? Suka kan? Duit banyak, boleh suka, boleh pergi beli barang yang kita suka. Okay, tak perlu meminta. Okay, so kita akan belajar membuat jadual. Bagaimana nak buat jadual pembelanjaan. Okay, yang pertama, tulis dulu bulan apa. Catatan, tajuk tu kena tulis tajuk. Tajuk perbelanjaan bulan Mei, contoh. Tu contoh. Ataupun apa, perbelanjaan minggu pertama, boleh. Terpulang pada tajuk awak. Okey. Ini cikgu nak tunjukkan macam mana nak buat jadual. Yang seterusnya, buat kolom dan barisan. So kita buat kolom dan barisan. Macam ni ada berapa ruang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat 6 ruang. Sekurang-kurangnya, minimanya 6. Okay, supaya kita boleh kira, supaya kita mudah nanti. So minima dia, ruang yang kena buat 6. Apa tajuk yang kena buat kat atas ni? Okay, tarikh atau hari yang pertama. Terima wang. Okay, jumlah wang, maksudnya tu jumlah wang yang diterima. Simpan wang berapa ringgit. Belanja wang, apa yang diberi, apa yang dibeli. Okay, jumlah pembelanjaan. So berapa ringgit yang diberi, yang dibeli. Okay, contoh yang pertama, hari Ahad 12 hari bulan 5 2021. Ni cikgu contoh saja. Okey. So dia saya terima wang saku. Apa itu wang saku? Wang pembelanjaan saya pergi sekolah. Jumlah dia RM5. Okey, saya simpan wang RM2. Sebabnya di sekolah saya membeli nasi lemak RM2 dan air Milo RM1. So jumlah pembelanjaan saya RM3. Jumlah saya simpan RM2. Jumlah wang RM5. Okey? Jumlah wang RM5, simpan RM2 dan belanja RM3. Okey. Adakah kena memang ada semua kena letak, semua kena isi? Tak. Contoh hari Rabu 15/5/2021. Duit raya, duit yang diterima adalah duit raya datuk RM20, duit raya nenek RM20. Masa tu hari tu saya dapat duit raya daripada datuk saya dengan nenek saya RM20, RM20. So jumlah dia berapa? RM40. Saya tak beli apa-apa. Adakah saya nak perlu catat pada belanja wang? Tak perlu. So saya catatlah semua pada simpan. Saya gunakan duit tu untuk simpan. Saya tak beli apa-apa, so tak perlu catat kat sini. Tak perlu tulis lah. Okey, tak perlu tulis apa-apa. Okey. Hari ketiga, hari Khamis 16 hari bulan 5 2021.
Saya terima duit raya daripada Pak Angah. Pak Angah datang ke rumah, bagi duit raya RM50. Oh, kaya betul Pak Angah. Pak Angah cikgu ke? Okey. So 50, daripada RM50 tu, cikgu simpan RM45. Okey. So RM5 yang ada, yang baki tu, cikgu beli kereta mainan dengan harga RM5. So andai kata dah habis dah bulan tu, dah tak ada lagi dah duit, dah sampai dah akhir bulan, awak tak terima lagi wang, dah habis dah, awak dah tak ada terima wang, dah tak ada belanja apa-apa. So kita jumlahkan di hujung, di bawah sekali kita jumlahkan. Andai kata ada lagi terima wang dan pembelanjaan berlaku, awak catatlah. Apa-apa yang berlaku tu semua awak catat. Okey. So jumlah wang berapa ringgit, jumlah simpanan kita, jumlah yang kita terima dan jumlah yang kita belanja. Tu 3 benda penting. Satu, jumlah wang kita terima, jumlah wang kita simpan dan jumlah wang kita belanja. Jadi dekat sini jumlah wang yang kita terima 5, 40, 50. So 95. Okey. Jumlah wang yang kita simpan 2, 40, 42 tambah 45 jadi 87. Jumlah wang yang kita belanja 3 tambah 5 RM8. Jadi di sini kita dapat simpulkan, okey, wang yang saya terima adalah RM95. Tu dia. Wang yang saya terima RM95. Wang yang saya belanja, saya gunakan duit saya tu, saya buat untuk apa? Saya beli mainan dengan beli makanan tadi. So RM8. Dan jumlah yang disimpan oleh saya adalah baki dia 95 tolak RM8 dapat RM87. Itu adalah wang simpanan saya pada bulan Mei. Okey, ingat ini contoh. Memang oh 3 hari je cikgu kata 3 hari je. Memanglah cikgu kata ni contoh. Kalau awak buat bulan Januari, contoh awak buat bulan, sekarang bulan Julai dah lepas. Buat bulan 8. Bulan 8 daripada 1 hari bulan 8 sampai 31 hari bulan 8. Buat jadual pembelanjaan selama sebulan. Jadi banyaklah 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan. Banyak kan? Jadi cikgu tunjuk ni contoh saja. Okey? So berjimat. So simpan mulai sekarang. Jadi tahu dah cara nak buat jadual. Okey, so buat. Buat siapa? Okey, dengar. Siapa yang dapat tunjukkan jadual pembelanjaan bulan Ogos. Bulan Ogos, iaitu bulan 8. Mulai minggu depan, bulan 8, 1 hari bulan 8 sampai 31 hari bulan 8. Siapa yang dapat buat jadual pembelanjaan 1 hari bulan 8 hingga 31 hari bulan 8, nanti tunjukkan pada cikgu. Cikgu akan beri awak hadiah. Hadiah tu juga banyak. Ada banyak patung, banyak buku, banyak pensil yang cikgu boleh bagi awak. Okey? Buat satu, tak kisah. Buat satu pembelanjaan daripada 1 hari bulan 8 sampai 31 hari bulan 8. Tengok berapa banyak yang awak kumpul, berapa banyak yang awak simpan, berapa yang banyak yang awak belanja. Okey. So tempat kita dah tahu cara nak menyimpan. Okey. Kita nak tahu apa tujuan nak menyimpan tadi, matlamat bagaimana kita nak mula menyimpan. Tahu dah buat jadual. Apa kepentingannya kita buat, kita rekod keuangan kita ni? Apa kepentingannya? Yang pertama, elak hutang. So daripada kita buat jadual, kita akan tahu duit tu ke mana. Tak ada perlulah kita berhutang dengan orang lain. Mana kita tak perlu belanja berlebihan. Yang kedua, kawal belanja yang berlebihan. Sebab tu kita dapat rekod mana duit kita pergi dan kita dapat kawal mana duit yang digunakan. Okey, yang kedua. Yang ketiga, keperluan didahulukan. Keperluan seperti makan. Zaman sekarang makan penting. Okey, daripada beli mainan, beli makan, itu penting. So kita dapat track record. Kita boleh, bila kita buat jadual, kita akan tahu duit tu ke mana. Adakah duit tu pergi kepada benda yang membazir ataupun keperluan. Dan yang keempat,
simpan wang untuk masa depan. Okey, kita tak tahu awak belajar nanti macam mana, belajar kat universiti nanti perlukan duit yang banyak. So, simpanlah untuk masa hadapan. Okey. Kat mana nak simpan? Kita dah tahu kepentingan. Kita dah tahu cara nak rekod, kita dah tahu matlamat dia. Kita dah tahu kepentingan dia. So, kita nak simpan kat mana? Bawah bantal. Boleh simpan bawah bantal? Tak boleh kan? So, tak elok lah simpan dalam bantal. Simpan bawah bantal, kan lagi mak awak kemas, jumpa dalam bantal awak, mak awak simpan dalam bank dia. Habislah dia awak. So, ada tempat untuk simpan. Okey. Dalam gambar rajah ni, awak tengok gambar rajah ni, cikgu tu tanya, bagaimanakah kamu menyimpan wang? Saya menabung wang saku. Itu salah satu jawapan. Dia menabung. So, yang pertama, simpan di tempat yang betul. Jadi, contohnya, tabung. Simpan di tempat yang betul, tabung. Takkanlah mak awak nak keluarkan duit tabung awak kan? Melainkan betul-betul terdesak. Okey. Yang kedua, simpan di dalam akaun bank. Apa-apa bank, bank tabung haji, Bangi Bank, CIMB Bank, Bank Islam, apa-apa pun, tak kisah. Yang penting, buka akaun simpanan. Okey. Yang ketiga, buat akaun pelaburan. Contoh, Amanah Saham Nasional, Amanah Saham Berhad. So, awak simpan kat situ 100, cukup sampai akhir tahun, awak akan dapat RM5 sebagai hadiah. Macam tu contoh. Okey, so dapatlah duit tambahan kepada 100 tu kalau awak tak usik. Tu contoh dia lah. Cikgu bagi contoh. Okey. Yang keempat, yang terbaru, SSPNI. Yang tu yang terbarulah yang keempat. Apa tujuan SSPNI? Ini adalah bila awak dah dewasa nanti, awak nak sambung belajar ke mana-mana universiti, awak dah ada duit. Okey. So, tak perlulah awak berhutang untuk belajar bila dah besar nanti. So, gunakan duit simpanan awak untuk belajar. Okey. Kita dah tahu matlamat menyimpan, cara nak bina jadual, kepentingan dan cara betul simpan. Okey. So, jadi saya harap dapat awak gunakan. Okey, sekarang kita cuba selami. Kita cuba selesaikan masalah Zura ni. Kita penyelesaian masalah. Hasrat Zura pada bulan Ogos, keperluan dia nasi kasut, kehendak dia nasi biryani, kasut pula jenama, sukan berjenama. Keutamaan Zura membeli kasut sukan berjenama. Sebabnya apa? Sebab dia ingin membuat latihan lompat tinggi. Kasut sukan berjenama memberi keresaan dan tahan lama. Dia atlet. Dia perlukan kasut yang baik, kasut yang baru, kasut yang bagus untuk bersukan. Jadi saya anggarkan kasut sukan berjenama RM120. Simpanan yang dia ada RM60. Saya perlu berusaha mengumpulkan wang sebelum Ogos. So, dia ada berapa ringgit? RM60. Berapa harga kasut? RM120. Kita bantu dia selesaikan. Kita tengok keuangan Zura. Okey. Ni jadual dia. Harga kasut sukan RM120. Wang yang dia ada RM60. Jumlah diperlukan RM60. Yalah, dia ada 20, 60 kan. Okey. Jumlah yang perlu disimpan sebulan RM30. Tempoh yang ingin dicapai 22 bulan. Cara untuk kumpul wang lebih banyak, dia ada cara pula. Dia bukan bergantung pada orang beri dia duit je. Nak jual kuih, nak cuci kereta dan jual barangan terpakai. Jadi, dia dah ada duit. Okey. Sekarang Zura dah ada duit. Duit semasa Zura adalah RM60. Ni RM60. Okey. Dia tak keluarkan belanja. So, dia ada baki dia adalah RM60. Okey, baki dia RM60. RM60. Okey. So, pada 26 hari bulan 5, 26 hari bulan 5, okey, dia jual kuih. Upah jual kuih RM8. Dan dia tiada belanjakan apa-apa. So, jadi baki kita tambahkan dengan dapat wang. Tambah. Okey.
So tambah dapatlah hasilnya RM68. Okey. Pada 2 hari bulan 6 tiada buat apa-apa, dia tak dapat duit. So tak dapat apa-apa, dia so sifar duit. So kena tambah ke? Tak perlulah sebab dia tak ada duit. So tak boleh tambah. Tetapi dia terpaksa mengeluarkan sedikit duit untuk membeli alat tulis. Dia keluarkan untuk beli alat tulis. So bila beli alat tulis, dia termasuk dalam wang belanja. Bila wang belanja, kita kena tolak lah daripada hasil simpanan. So 68 tolak dengan RM15. Tolak. So kita dapat berapa ringgit? RM50 Zura dapat kumpul. Dia terpaksa beli, dia nak simpan. Tapi alatan menulis adalah keperluan untuk belajar. So kena beli. Okey. So tak apalah dia beli. Tinggal RM50, RM53. Dah makin jauh dah daripada matlamat dia nak beli kasut. Okey, tetapi 16 hari bulan 6 dia dapat wang. Dapat wang bermaksud kena tambah lah. Tambah daripada baki tu. Okey, contoh upah cuci kereta RM40. Belanja, dia tak ada belanja apa-apa. So jadi kita tambah baki ni, kita tambah dengan dapat wang, tambah 40. So 53 tambah 40 dapat 93. Okey. 21 hari bulan 7 jual pula barangan terpakai. Dapat juga duit RM50. So tambahkan pula dengan RM50. Okey. Dah tambah, dapat duit. Nak beri berkat, kita derma. Derma, berkat tu penting. Sebab semua, ingat, apa-apa pun yang kita rancang, Allah yang tentukan sama ada kita dapat atau tidak dapat duit. Jadi Allah yang memberi kita rezeki. Jadi kita bagilah kepada orang yang memerlukan. Jadi kita so kat sini Zura derma kat tabung RM5. Alhamdulillah. Itu adalah benda yang baik, benda yang positif. Jadi so dapat RM50, dia dapat RM50, so dia tambah RM50. Kemudian dia tolak pula dengan RM5. So dia tambah dulu. Lepas tu dia tolak RM5. Okey, 93 tambah 50 dapat 143. Tolak RM5 dapat 138. RM138. Adakah Zura dapat membeli kasut yang dia nak? Kasut yang dia nak tu berapa ringgit? RM120. Ni kasut yang dia nak adalah RM120. Dekat ni yang cikgu dah bulatkan ni adalah kasut yang dia nak, harga dia RM120. So dia dapat tak beli kasut dia? Ya, dia dapat lah. Sebab duit simpanan dia RM138. So dia dapat beli kasut RM120. Okey, situasi kedua pula. Okey, Lee perlu mengumpul wang lagi untuk menyertai Jambore pengangkat pada bulan September. Jadual berikut ialah rekod wangnya pada bulan Ogos berpandukan jadual di bawah. Okey, berpandukan maklumat di bawah. Dia telah membina jadual kewangan dia. So yuran Jambore RM90. Wang tabung yang dia ada RM60. So lagi berapa ringgit yang dia nak kumpul? 90 tolak 60, RM30 lagi. Okey, so ni jadual dia. Okey. Tabung wang dia. Okey, tabung wang. Wang yang dia ada RM60. So dia tak belanja, so baki RM60. Pakcik beri RM5. So cikgu kata apa ni? Dapat wang kita tambah. Belanja kita tolak. Okay, so dapat pakcik beri RM5. Dia ada belanja apa-apa tak? Tak ada belanja. So jadi apa? 60 tambah RM5 dapat jawapan RM65. So tulis RM65 kat situ. Okay. Pada 20 hari bulan 8, 20 hari bulan 8 dia tak dapat wang. Nak kena tambah? Tak perlu sebab dia tak dapat wang. Tetapi dia kena keluar wang untuk membeli buku nota. So nak beli buku nota, so berapa ringgit?
RM6. So 65 adalah baki yang dia dapat tadi. Sebelum ni dia kena tolak pula dengan RM6. So dapat berapa? RM59. Atau dia RM99. 22 hari bulan 8. 22 hari bulan 8 jual penanda buku. So dia buat sendiri penanda buku, dia jual, dapat dah untung RM17. Dia tak ada beli apa-apa, tak perlu tolak. So dia tambahkan 59 tambah 17 dapat RM76. So tu dia RM76 di sini. Okay, so itulah cara-cara dia untuk tengok rekod kewangan seseorang. Okay, so RM76. Okay, 23 bulan 8 tiada wang, tapi dia derma jogaton. Okay, derma pada kawan dia RM3. So daripada RM76 tolak RM3, so yang terkumpul sekarang baki dia adalah RM73. Okay, RM73. 25 hari bulan 8 dengan 31 hari bulan 8. Yang ini cikgu nak minta awak sendiri bagi cikgu jawapan. Lepas ni ada soalan, saya nak awak beri cikgu jawapan. Okey? Tunjukkan cikgu, awak faham ke tak faham tentang pembelajaran wang ini. Boleh? Okey, lah dua soalan tu awak jawab. Okey. So, ni adalah tabung wang Li. Okey. Sekian sahaja. Semoga ilmu yang disampaikan dapat membantu murid dalam pengurusan wang murid. Dan pengurusan wang yang baik menjamin masa depan kita yang positif. Okey, so simpanlah wang untuk masa depan awak. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa latihan, jawab. Baca betul-betul dan jawab dengan betul. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.